langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073-491-221 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantul. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar penonton yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak kita ucapkan alhamdulillah, dan juga saya nak ucap juga kepada sedang pendengar penonton yang sedang duk dengar sekarang ni, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, sebagai tahniah selamat hari raya Yolang lah, walau hari ini kita telah lepas daripada hari raya lebih kurangnya 2 minggu lebih, 15 hari, tapi insya-Allah sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, apa sahaja ibadat kita yang kita telah tunaikan dan juga buatkan dia pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 akhir bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu kitab Syama'ilun Nabi ataupun Syama'il Muhammadiyah, untuk kita nak kenal akan sifat dan juga akhlak Nabi SAW, yang mana kita telah belajar sebelum daripada ini, iaitu sebelum daripada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan kita telah ambil satu kitab yang agak kata fiksik, untuk kita nak kenalkan akan al-jami' fi khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ataupun benar-benar yang jadi perkara istimewaan Nabi, khasiyat Nabi, yang mana saya telah ulaskan dan juga memberitahu, huraikan kepada sedang pendengar penonton pada bulan Ramadan bersama dengan Ustaz Ramli Abdul Rahman, dan juga selepas daripada bulan Ramadan yang mana kita sekarang ni kita akan ulang kaji ataupun balik nak pergi belajar pula
Mulai lagi belajar pula kitab yang kita biasa belajar sebelum daripada ini, iaitu kitab Syama'ilu An-Nabi ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, untuk kita nak kenal lagi lebih banyak lagi akan akhlak sifat kejadian Nabi. Allah Ta'ala jadi Nabi pada mana, itu kita telah belajar. Dan juga selepas daripada ni kita akan belajar sifat dan juga akhlak bagaimana hidup perharian Nabi, pakaian Nabi, minuman Nabi, seterusnya apa sahaja yang bersangkut dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari ini kita telah sampai siri ataupun perjumpaan kali yang ke-11. Kali yang ke-11, makna kata sebelum daripada ni kita telah ngaji lebih kurangnya 10 kali dah. 10 jam lah. Kalau kita nak kira mengenai dengan hisah, camlon kab kita ngaji sebelum daripada ni lebih kurangnya 10 hisah dah. 10 kali 10 jam lah lebih kurangnya kita telah belajar. Sama ada tajuk yang sakut dengan yang pertama sekali, sakut dengan sifat kejadian Allah Ta'ala jadi Nabi balas mana, sifat mengenai dengan khatam kejadian Nabi dan juga rambut Nabi, Nabi tisir rambut Nabi tisir rambut balas mana, ubah Nabi, adakah Nabi buat kira dengan ubah balas mana, ina dan juga pakaian, dan juga pakaian orang panggil kata baju-baju, dan juga kita akhir dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sakut dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita akan sambunglah pada hari ini bab yang ke-10 dan juga yang ke-11 pada hari ini mengenai dengan stoking khuf Nabi dan juga selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, ini yang kita nak belajar sakut dengan alat ataupun benda yang Nabi pakai. Stoking, kita pakai tak stoking? Kita pakai. Selipar kita pakai tak? Kita pakai juga selipar. Hari ini kita akan belajar dan juga kita akan tahu, kita akan kenal sama bagaimana stoking Nabi SAW Nabi pakai. Sama juga selipar Nabi, adakah selipar kita serupa dengan selipar Nabi, hampir dekat-dekat serupa-serupa dengan selipar Nabi? Adakah selipar kita lebih mahal daripada Nabi, lebih orang panggil harga tinggi, beli tempat sedap-sedap lebih daripada Nabi? Bagaimana kita akan tahu bersama pada hari ini sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Bab yang ke-10, ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang Al-Imam At-Tirmizi yang mati ataupun meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Untuk kita ulas sekali lagi, tuai ataupun pengarang kitab ini, orang yang karya kitab ini adalah Al-Imam At-Tirmizi. Abu Isa, gelar dia Abu Isa Muhammad bin Isa. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Bapa kepada Isa, makna kata anak dia nama Isa lah. Dan juga dia sendiri itu nama Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Sebagai salah satu ulama hadis, ana murid kepada Al-Imam Al-Bukhari, ana murid kepada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari imam hadis yang besar, imam hadis yang hebat. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mati pada tahun 256 Hijrah, tuai kepada kitab Sahih Bukhari. Tuai kepada kitab Sahih Bukhari yang mana hari ini kita baca hadis Nabi Rawahul Bukhari, dia inilah sebagai tok guru kepada Al-Imam At-Tirmizi. Manakala Al-Imam At-Tirmizi sama juga hadis yang kita hari ini duk baca, ustaz-ustaz duk baca, tok khatib duk baca di atas mimbar, Rawahu Tirmizi, akhrajahu Tirmizi, rawahu Tirmizi, akhrajahu Tirmizi. Inilah Al-Imam Al-Bukhari, sama juga yang kita telah sebut nama dia. Kerana Al-Imam Al-Bukhari bukan hanya kitab dia satu saja. Kitab Al-Jami' ataupun kitab Sunan, kitab hadis dia yang himpun hadis besar. Ribu-ribu hadis. Dan juga di antara kitab dia juga, kitab inilah yang kita duk belajar, iaitu kitab Asy-Syama'il yang Al-Imam At-Tirmizi telah himpunkan hadis semua yang sakut dengan sifat kejadian Nabi dan juga sifat akhlak mulia Nabi, bagaimana hidup Nabi, alat pakaian Nabi. Ini Al-Imam At-Tirmizi telah himpun pada tempat ataupun satu kitab yang namanya Asy-Syama'il ini. Maka kita terima kasih, kita jazahullahu khairan jazak kepada Al-Imam At-Tirmizi yang dia sudi himpunkan kitab ini, yang mana lebih kurangnya hadis
Di dalam kitab ini yang kita akan belajarnya lebih kurang 400 hadis lebih. Yang kita akan belajarnya di dalam kitab ini ni 415 hadis semua. 415 hadis yang kita akan belajar, dan juga ada bab semua. Bilangan bab semua yang adanya pada dalam kitab ini iaitu 56 bab. 415 hadis, 56 bab. Yang terakhir dengan kitabnya bab yang sakut dengan mimpi, lihat Nabi SAW dalam mimpi. Ngigar nampak Nabi bala mana Nabi SAW telah sebut. Pada hari ini kita baru duduk bab ataupun tajuk yang ke-10. Belum lagi ataupun lama lagi, guna masa lama lagi yang kita akan habisnya kitab ini, iaitu bab 56 ataupun bilangan hadis 415. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kita akan sambung bab yang ke-10. Babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-khuffu. Makna apa al-khuffu? Iaitu jamak, yujma' ala khifaf, iaitu satu benda tukeng, ataupun satu benda yang buat daripada kulit. Yusna'u minal jildi. Salah satu tukeng lah yang buat daripada kulit, pakai di kaki kita untuk tutup kaki kita. Tukeng. Tutup kaki kita ni secara semuanya. Kaki kita ni katut. Ambil daripada depan sampai ke belakang ini, benda itu tutup. Dan juga dalam bab ini Al-Imam Tirmizi dia beri hadis semua untuk nak royak kata bagaimana sifat, bagaimana rupa khuf Nabi SAW yang Nabi pakai. Dan juga Al-Imam Tirmizi wari hanya 2 hadis saja. Di dalam bab ini Al-Imam At-Tirmizi wari 2 hadis saja. Hadis yang pertama daripada an Ibn Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda lin-Nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabithahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Ada dalam kitab Sunan dia, dan juga Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Sama juga Al-Imam Ibnu Majah sebut juga hadis ni dalam kitab Sunan dia. Tapi hadis ini di segi sanad dia ada satu orang lelaki penrawi yang namanya Dalham bin Saleh. Dalham bin Saleh ambil daripada Hujair bin Abdullah. Hujair bin Abdullah ambil daripada Ibnu Buraidah. Ibnu Buraidah ambil daripada pak dia. Sebagai pak dia, inilah cerita mengenai dengan cerita ataupun kisah ini. Tapi Dalham bin Saleh ini ulama rajak kata dia adalah daif, lemah dari segi riwayat hadis. Nama juga satu orang lagi Hujair bin Abdullah tadi. Keadaan dia seperti mana Al-Hafiz Ibn Hajar rajak kata makbul, boleh diterima sajalah. Maka hadis ini adalah hadis yang daif. Ibnu Buraidah, iaitu pak dia ini Buraidah lah, seorang sahabat Nabi SAW. Dia cerita kata anna an-Najashi ahda lin-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-Najashi pia, Najashi iaitu salah satu gelar, bagi seorang raja daripada Habasyah. Habasyah sekarang ni sedang pendengar ibu bapa yang dikasihi sekalian, terletak di Afrika ataupun negeri yang panggil nama hari ni namanya Ethiopia. An-Najashi ini daripada Habasyah. Habasyah ni bahasa Arab. Ethiopia yang mana sekarang ni dinamakan nama negeri itu. Dan juga An-Najashi inilah adalah gelar bagi raja itu yang adalah raja ataupun pada hari ini sebagai sultan lah di negeri Habasyah. Yang mana sebenarnya nama raja seorang ni kita dah kenal dengan nama Najashi. Itu adalah gelar sahaja ya. Gelar sahaja ya. Nama sungguh dia nama apa? Nama sungguh dia iaitu nama Ashamah. Nama sungguh dia nama Ashamah. Alif sad ha mim ta marbutah. Ashamah nama dia. Gelar dia An-Najashi. Siapa ini? Adalah raja di negeri Habasyah. Kerana raja seorang ni Nabi SAW duduk di Madinah, dia duduk di Habasyah. Nabi duduk di Mekah, dia duduk di Habasyah. Semasa orang Islam ataupun sahabat disekat oleh orang-orang musyrikin,
dizalim oleh orang musyrikin di Mekah pada masa tu, Nabi SAW mengizinkan setengah daripada sahabat yang tak silapkan saya, ketua yang bawa ataupun ketua sahabat yang berhijrah pergi kepada negeri Habasyah pada masa itu, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan. Ketua orangnya berhijrah, Uthman bersama dengan isteri dia berhijrah pergi kepada Habasyah. Itu dipanggilkan kata al-hijratu al-ula, hijrah yang pertama bagi sahabat. Yang mana selepas daripada tu Nabi SAW ni hijrah pergi kepada Madinah. Nabi SAW tak biasa pergi hijrah lah. Tak biasa hijrah pergi kepada Habasyah. Makna kata Nabi SAW tak biasa jumpa dengan Raja Najasyi ini. Tapi apabila selepas daripada mana kumpulan ataupun setengah daripada sahabat telah berhijrah pergi kepada negeri Habasyah, menyebabkan Raja Najasyi ini telah beriman kepada Nabi SAW dan juga masuk agama Islam. Dan juga mati dengan hal keadaan Islam. Beriman kepada Nabi, memeluk masuk agama Islam, dan juga akhir hayat dia mati dengan hal keadaan dia ini seorang raja yang jadi orang Islam. Mata alal Islam. Maka dengan sebab itu, semasa Nabi SAW dapat berita bahawa Raja Najasyi daripada Habasyah ini telah meninggal dunia mati, maka Nabi SAW solat al-ghaib ataupun semaya solat jenazah dengan secara ghaib lah. Raja Najasyi duduk di Habasyah mati, mayat yang duduk di sana. Nabi SAW duduk di Madinah, maka Nabi solat ghaib kepada Raja Najasyi semasa Nabi SAW duduk di Al-Madinah. Maka Buraidah dia cerita kata Raja Najasyi ini satu kali dia biasa beri hadiah kepada Nabi. Ahda lin Nabi. Beri apa kepada Nabi? Khuffaini aswadaini sadhajaini. Beri dua orang panggil satu goods, tukang khuf. Dua belah tukang khuf. Warna dia aswadaini, gelap, hitam. Hitam. Warna dia hitam, dia juga sadhajaini, hitam yang gelap. Hitam yang gelap, maka Buraidah royak kata falabisahuma, maka Nabi SAW selalu pakai dua tukang khuf itu yang telah dihadiah oleh Raja Najasyi daripada Habasyah. Thumma tawadda'a wa masaha alaihima, maka Nabi SAW pakai dia, dan juga aku terlihat, aku tengok Nabi SAW apabila pakai tukang sudah gimi asmaya sudah tu, Nabi SAW mari sapu di atas tukang khuf itu. Hadis ini kita telah royak. Maka itulah di sini yang kita naknya apa yang kita dapat daripada hadis ninya, iaitu Nabi SAW selalu terima hadiah yang telah dihadiah daripada orang lain kepada dia. Nabi ambil barang hadiah. Kalau barang sedekah, Nabi tak ambil, seperti mana kita biasa sebut sebelum daripada ni, kisah Nabi SAW bersama dengan Salman Al-Farisi. Nabi tak ambil sedekah, tapi hadiah Nabi ambil. Dan juga Nabi SAW ambil barang hadiah, dan juga di antara adab Nabi SAW, akhlak Nabi SAW apabila terima hadiah, ambil hadiah daripada orang lain, sahabat dia ataupun mana-mana manusia yang beri hadiah kepada dia, dia selalu guna, selalu pakai dah hadiah itu. Pakai selalu dah hadiah itu. Boleh hadiah, pakai selalu dah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nak beri orang yang beri hadiah kepada dia. Kalau sahabat beri hadiah kepada dia, kalau mana-mana manusia beri hadiah kepada dia, ataupun mana-mana manusia beri hadiah kepada kita, selalu dah kita pakai. Beri baju kepada kita hadiah, kita pakai baju tu. Orang, kita tanya kata, orang yang dia beri hadiah kepada kita, apakah perasaan dia? Orang yang beri hadiah kita, kalau dia nampak kita pakai ni, dia rasa apa mana? As-surur, gembira. Al-farhu, dicai, mujur Allah, dia pakai, dia guna benar. Tunjuk kata benar yang dia beri hadiah itu adalah benar yang faedah. Benar yang faedah sungguh. Itu selalu Nabi SAW falabisahuma, pakai selalu dah. Dan juga selepas daripada tu thumma tawadda'a. Syaratnya kalau kita ngaji bab dalam kitab fiqh, sedang pendengar penontonnya dikasih sekalian. Kita ngaji dalam bab fiqh ni mengenai dengan al-mashu 'alal khuffaini. Al-mashu 'alal khuffaini iaitu sapuh di atas dua
tukang khuf. Siapa di atas dua tukang khuf, kalau kita ngaji di dalam orang panggil kata kitab fiqh ini kita akan tahu bagaimana hadis yang sebut mengenai dengan khuf ini mutawatir. Mutawatir mana kata banyak hadis semua. Kerana sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, di dalam kitab fiqh ataupun dalam syariat Islam ni boleh kita nak pakai tukang khuf, tukang kulit. Kebanyakan negeri yang pakai tukang kulit ini adalah negeri orang panggil kata negeri musim sejuk, negeri yang sejuk. Pakai tukang ni boleh nak orang panggil tertapis daripada perasaan sejuk, pakai tukang. Semasa saya duduk di Ordon, semasa saya duduk di Madinah Al-Munawwarah, masuk musim sejuk kita akan pakai tukang khuf ini. Dan juga dia adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pakai, Nabi SAW royak sendiri mengenai dengan tukang khuf ini. Kita boleh pakai tukang khuf, dan juga kalaulah kita mukim, berdiaman ataupun duduk di kampung pergi di mana-mana tempat, kita boleh pakai tukang khuf selama 1 hari 1 malam. Cara pakai dia iaitu kita mulai ambil wuduk, ambil air semaya, dan juga sudah ambil air semaya seperti kita ambil air semaya, basuh kaki dengan air dengan secara orang panggil kata sempurna, kita pakai tukang khuf. Kalaulah 1 jam, 2 jam ataupun waktu semaya selepas daripada tu, kita jatuh air semaya. Air semaya jatuh, kita boleh pergi air semaya semula tanpa dengan kita pecat tukang khuf. Kita tak kena pecat tukang khuf. Kita ambil air semaya seperti biasa. Apabila sampai kepada kita nak basuh kaki, kita tak kena basuh, hanya kita sapu di atas tukang khuf. Al-mashu 'alal khuffaini, sapu di atas tukang khuf saja. Bukan bawah nah, di atas. Kerana ada hadis yang meriwayat cakap kata Nabi SAW sapu di atas. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalaulah agama ini duduk di otak kita, duduk di fikiran kita, nescaya aku akan sapu tukang khuf ini di bawah lah, kerana bawah kita guna jijak, pakai jijak dia. Tapi Nabi SAW sapu di atas. Maka agama ini bukan duduk di otak kita, agama ini duduk di apa yang Nabi SAW telah buat jadi contoh kepada kita, jadi qudwah, jadi uswah, jadi toyang kepada kita. Dengan sebab itu sapu itu bagi orang yang bermukim, berdiam ataupun tak pergi mana duduk di kampung, masanya 24 jam. Kalaulah kita mula maghrib setagi, habis masanya esok, kita nak pakai tidur, subuh esok kita bangun, kita tak kena basuh kaki kita sapu saja. Kita sapu saja. Kalaulah musim itu adalah musim sejuk lah. Musim panas boleh pakai, tapi kebanyakan kalau kita pakai tukang khuf semasa panas ini, boleh ada dia pelah dalam lah, bengah. Tapi kebanyakan orang Arab, orang negeri yang mereka sejuk ini, dia pakai musim sejuk. Bagi orang yang musafir, dia boleh pakai selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia boleh pakai tukang khuf ini. Apabila cukup 3 hari 3 malam, dia kena pecah, dia ambil asmanya mula, pakai mula. Sama juga 1 hari 1 malam yang kita tak ada musafir gimana, kita pakai tukang khuf. Esok maghrib habis masuk kita pecah, kita ambil asmanya, pakai semula. Kira 24 jam 1 hari 1 malam pula selepas daripada itu. Selepas daripada itu. Maka itu mengenai dengan tukang khuf. Sapu di atas dia. Sapu di atas dia saja. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, iaitu hadis yang riwayat daripada an Abi Ishaq an Sya'bi. Qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي أذقي هما أم لا. Hadis ini hadis nombor 74. Hadis nombor 74 mengenai dengan khuf Nabi SAW lagi. Yang ceritanya hadis ini yang pertama sekali riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami' dia ataupun dalam kitab Sunan dia. Ini dah juga dalam kitab ni dia sebut dah dalam kitab asal dia Al-Jami' ataupun kitab Sunan dia pun ada juga dia sebut hadis ni. Hadis ni adalah hadis yang riwayat 2 jalan lah. Satu jalannya adalah hadis yang dhaif jiddan, kerana ada seorang yang nama Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Ulama hadis banyak kata dia adalah
orang yang dhaif jiddan, dhaif sangat lemah lah. Tapi isi hadis ning dia kata balas mana satu kali bas ad-Dihyah, pia Dihyah ini. Dihyah itu Dihyatu al-Kalbi, seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi, Dihyah, nama dia Dihyah al-Kalbi, min ajmali sahabah. Min ajmali as-sahabah, salah satu sahabat yang paling comel sekali. Jangoklah dia. Yang pertama sekali saya pernah ingat molek Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat seorang ning. Dia adalah sahabat Nabi yang sangat comel, sangat cantik, comel dia. Comel sangat dia. Dan juga yang keduanya, dia adalah sahabat yang kadang-kadang Jibril mari cari Nabi ini, mari orang panggil kata dengan rupa manusia. Tapi rupa manusia itu rupa Dihyah al-Kalbi inilah. Kerana Dihyah jangok kan? Jibril mari, kalaulah dia mari jumpa dengan Nabi dengan rupa manusia. Kerana Jibril jumpa dengan Nabi ini boleh dua rupa. Satunya rupa dia sendiri, iaitu yang seperti mana Allah Ta'ala cipta dia, rupa daripada cahaya, nur. Kalaulah mana masa yang dia nak mari jumpa dengan Nabi, dia mari nak jumpa dengan rupa manusia, kebanyakan ulama yang kata dia adalah mari dengan rupa seorang sahabat yang cantik comel yang namanya Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi. Satu kali Dihyah al-Kalbi beri hadiah kepada Nabi SAW 2 tuking khuf. Tuking khuf 1 gol lah. Maka Nabi SAW pakai selalu dah. Maka Nabi SAW selalu pakai selalu dah. Itu seperti mana hadis yang pertama tadi. Seperti mana hadis yang pertama tadi. Seterusnya, bab yang seterusnya iaitu babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis riwayat yang riwayat mengenai dengan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-na'lu al-hidha'u. Kasut selipar Nabi, iaitu an-na'lu al-hidha', selipar lah. Selipar Nabi ataupun kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hidha'u ma wuqiyat bihi al-qadam min al-ardi, iaitu benda yang orang panggil kata jaga tapak kaki itu daripada bumi. Kita pakai selipar, pakai kasut demi untuk kita nak tapis, nak jaga orang panggil kata tapak kaki kita daripada bumi. Yang mana kadang-kadang atas bumi itu ada batu yang sakit, ada paku, ada berduri, ada apa. Kita pakai selipar, kita pakai kasut, itu dia boleh wiqayah, boleh jaga kita daripada benda-benda itu. Boleh jaga daripada benda-benda seperti itu. Maka hadis ataupun bab ini Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dia beri untuk nawayak kepada kita dua perkara mengenai dengan bab ini. Yang pertama iaitu mengenai dengan orang panggil kata sifat na'li Rasulullah. Bentuk, rupa selipar Nabi ni balas manus. Kita nak kenal lah hari ni. Adakah bentuk selipar Nabi ni balas manakah? Kita nak boleh kenal sama pada hari ini. Dan juga yang keduanya, untuk kita nak belajar sama akan hadyun, sifat ataupun adab. Adab Nabi pakai selipar lah mana? Allahu Akbar. Istilah aja kita belakang senang pendengar penonton yang dikasih sekian. Adab pakai baju, adab pakai selipar, ajar juga yang kita akan belajar, akan mengaji pada bab ini insya-Allah. Maka hadis yang nombor 75 mengenai dengan selipar atau kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhuma kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumā qibalani. Daripada Qatadah, seorang sahabat yang namanya Qatadah, dia biasa cari Anas bin Malik. Pia Anas ni. Anas ini adalah Anas bin Malik, khadim Nabi SAW selama 10 tahun. Dia jadi tok khadim kepada Nabi ni. Jadi khadim Nabi, khidmat kepada Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semenjak Nabi SAW hijrah mari sapa di Madinah Al-Munawwarah, mak dia mari cari Nabi selalu dah, dan juga bui Anas ini duduk dengan Nabi dan juga royak kepada Nabi Witah kata, hadzal ghulamu, ini budak ini akan mari untuk berkhidmat, yakhdimuka, untuk nak berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qatadah mari cari Anas lah. Kerana Anas khadim Nabi, duduk dengan Nabi. Orang panggil kata sehingga Nabi SAW mati 10 tahun yang akhir sekali belum Nabi nak mati ini, Anas duduk sama dengan Nabi sama. Duduk bersama dengan Nabi sama. Nabi pergi situ, Nabi pergi sini, makna kata Anas lah seorang sahabat yang lebih tahu mengenai dengan pakaian Nabi, selipar Nabi, baju Nabi, balas mana. Seperti mana kita telah belajar sebelum daripada ni mengenai dengan libas, pakaian Nabi SAW. Tanya kepada Anas kata, kaifa kana na'lu Rasulillah? Lipa Nabi ni mana mana? Hai Anas. Allahu Akbar. Bagaimana selipar Nabi SAW? Maka Anas riwayat kata, qala lahuma qibalani. Bagi Rasulullah SAW ataupun selipar Nabi SAW ni qibalan ni. Orang panggil qibalan ni balas mana? Ada tali. Qibalan ni ada tali, dua tali lah. Misalnya kaki bersending, bersending mana? Kaki. Tali bersending. Kaki kibalan ada sakut kaki, sakut ada tali, dua tali sini dan juga sakut kaki Nabi SAW di antara dua jari. Kibalan orang panggil di antara dua jari. Kibalan makna apa? Wa huwa az-zimam was-sayr alladhi yaqidu fihi ash-shash' alladhi yakunu baina isba'in ar-rijl, iaitu tali yang duduk di antara dua jari kaki. Ni dua jari kaki, tali duduk sini. Tali sini. Dua jari kaki. Kita pakai selipar, tali sini, sakut kaki. Tu di antara dua jari kaki Nabi SAW. Itu panggilkan kata qibal. Qibalan. Qala lahuma qibalani. Hadis yang diriwayat oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Tirmizi dalam kitab ini sendiri. Sama juga dalam riwayat yang kedua, hadis nombor 70 ni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shirakuhuma. Ini riwayat mari tafsir tamahlah. Bagaimana selipar Nabi ini, iaitu qibalani mathniyun. Setiap tali itu ada dua tali pula. Setiap dua tali, ini tali jari, dua jari masuk gi. Tali ini ada dua. Ada dua tali. Bukan kata tali sodak dah. Dua tali. Duk kapuh sini pakai lagi. Mathniyun shirakuhuma. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan dia. Maka selipar yang kita pakai hari ini. Selipar yang kita pakai hari ini banyak segi. Satunya selipar cepit, dia ada tengah jari kita masuk di dua persening. Ada yang selipar yang kita pakai hari ini tak ada tali. Mereka kata luar di kepala kaki kita, jari kita ini luar. Buh lubang masuk gitu ya. Di antara selipar. Dan juga selipar kadang-kadang seperti kasut katuk bis. Dan juga buka habis pun ada, katuk bis pun ada. Dan juga ada di antara seperti tadi lah kibal. Kibal iaitu selit dua jari kaki kita masuk di antara dua. Setiap dua jari kaki kita selit masuk dengan tali ataupun getah ke apa, macam-macam selipar yang berada di dalam masa kita sekarang lah ni. Hadis seterusnya, hadis 77. Daripada Isa ibn Tahman, qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis 77 ini Isa bin Tuhman. Isa bin Tuhman dia royak cerita kata satu kali Anas bin Malik radhiyallahu anhu pia khadim Nabi tadi lah. Khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dia buat tubik akan dua selipar Nabi. Buat tubik selipar Nabi. Maknanya kata Anas ni taruh. Selepas daripada Nabi mati, Anas taruh selipar Nabi. Buat tubik dua selipar Nabi. Sifat dia pada mana? Jardawaini. Iaitu kulit selipar Nabi itu buat daripada kulit dan juga kulit itu tidak ada bulu tinggal. Buat daripada kulit. Dan juga di kulit selipar Nabi tak ada bulu lah yang lebih-lebih duk tinggal-tinggal. Kerana kulit itu memanglah daripada binatang. Memanglah daripada binatang. Tapi selipar ini Jardawaini Anas ataupun Isa bin Tuhman kata selipar itu ni tak ada kulit, tak ada orang panggil bulu yang ada tinggal di kulit selipar itu.
Kerana setengah lipa kadang-kadang dia ada kulit yang bulu yang dia ada lekat di kulit lebih sikit ataupun tak ada langsung ataupun ada banyak. Tiga lah. Setengah lipa kulit itu ada bulu banyak. Setengah tu ada sikit-sikit. Dan juga yang ketiganya tak ada langsung. Di kerak ataupun di bak. Fork dia habis bulu daripada kulit itu. Maka lahuma qibalan, seperti tadi lah qibalan. Iaitu ada kulit kapit ataupun jari setiap di antara dua jari kaki, selit itu selipan Nabi. Maka selepas daripada tu, Thabit cerita daripada Anas ayat kata, kedua-dua selipan itu yang Anas waktu baik mari adalah selipan Nabi SAW. Hadis ini, cerita ini royak kepada kita bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam Nabi SAW ni dia jaga. Makna kata selepas daripada Nabi mati ini dia ambil selipar jaga. Sehingga yang kita akan baca, yang kita akan bincang selepas lagi, sahabat ni dia tabarruk dengan asar, benda-benda yang jadi orang panggil pakaian Nabi, selipar Nabi, baju Nabi, rambut Nabi. Balah mana kita akan dengar sebentar lagi. Itu nak kata anak taruh muhtafizan bihataini na'laini, jaga molek, jaga kasih kepada Nabi SAW. Hadis 78 daripada an Ubaid bin Juraij annahu qala li ibni Umar ra'aituka talbathu an-ni'ala as-sabtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha فأنا أحب أن ألبسها. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih kedua. Daripada Ubaid bin Juraij dia kata, "Hey Ibnu Umar." Ibnu Umar ni dia. Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata kepada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Hey Ibnu Umar, aku tengokmu ni pakai kasut as-sabtiyah, pakai selipar as-sabtiyah." As-sabtiyah makna apa? As-sabtiyah maknanya kata selipar yang buat daripada kulit lembu. Jaldul baqar ad-dabu al-madbu, iaitu kulit orang panggil kata kulit lembu yang telah didibak. Dibak ni mana apa? Dibak ni mana kata fork waktu habis dah kulit dia basuh dia cuci. Selipar ini orang panggil kata al-sibtiyah ataupun sama tadi al-jardawiyah. Jardawiyah makna apa tadi? Jardawiyah makna kata tak ada bulu. Dia ada tinggal di atas kulit itu, tak ada. Perasa cakun, tak ada bulu. Sama nah. Jardawiyah bersama dengan sibtiyah sama yang makna dia. Iaitu lipat kulit yang buat daripada kulit lembu yang tidak ada bulu tinggal di atas dia. Tak ada bulu dah. Orang panggil kata sibtiyah. Maka Ibnu Juraij dia kata, "Hey Abdullah bin Umar, aku nampak pakai lipa kulit buat daripada kulit lembu, bulu tak ada." Maka Abdullah bin Umar dia kata, "Kerana aku pakai selipar itu, kerana aku biasa tengok Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sya'run." Aku biasa tengok Nabi pakai selipar kulit yang tidak ada bulu di atas selipar kulit itu, wa yatawadda'u fiha, dan juga Nabi ni pakai selipar itulah ambil asmaya. Fa ana uhibbu an albasaha, maka aku kasih juga, aku suka juga nak pakai seperti mana Nabi SAW pakai selipar seperti itulah. Nabi suka pakai selipar macam itu, aku suka. Allah, ni yang kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muhibbun Nabi SAW, adalah pemuda sahabat yang sangat kasih kepada Nabi SAW. Sangat kasih kepada Nabi. Nabi nampak Nabi pakai macam itulah. Bahkan kan yang ada selipar kadang-kadang masing-masing orang suka nak pakai lah. Ni suka pakai besen ni, suka pakai besen ni, tak serupa, tapi demi untuk nak serupa dengan Nabi SAW. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nampak Nabi SAW pakai, dan begitulah. Mana kata selipar Nabi kulit dan juga tidak ada bulu yang ada di atas dia. Hadis nombor 79. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Hak tu lah tadi. Hadis ini riwayat sama juga, iaitu hadis yang kita telah belajar sebelum daripada ni. Iaitu lipan Nabi qibal. Qibal ni makna kata di antara dua jari kaki
selit masuk lagi. Hadis nombor 80. Hadis nombor 80. Anis Suddi qala haddathani man sami'a Amru bin Huraith يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, tapi dalam sana ini ada satu orang penrawi yang tidak ada sebut nama, iaitu orang ambil hadis daripada Amru bin Huraith ni lah. Qala hadatsani man di sini siapa yang dengar daripada Amru itu, tak sebut nama di sini, maka kita panggil kata sana ini ni tidak ada rawi ataupun majhul, ada seorang penrawi yang majhul, maka hadis ini tidak sahih asal dia. Tapi Al-Imam Ahmad ada riwayat dalam kitab Imam Ahmad boleh nak mengakakkan hadis ini jadi kuat dan juga boleh guna. Boleh guna. Maka hadis ini dia kata balas mana? Amru bin Huraith dia kata, aku lihat Nabi SAW duduk semaya. Aku tengok Nabi duduk semaya, yusalli. Nabi duduk semaya, Nabi pakai selipar. La ilaha illallah. Nabi semaya, Nabi pakai selipar, dan juga selipar Nabi itu tu Allah, di selipar Nabi itu tu Amru bin Huraith dia kata ada bekas-bekas jahit, ada bekas-bekas tapung. Makna kata selipar Nabi, kasut Nabi carik, maka Nabi tapung dia ataupun Nabi jahit dia. Allahu akbar, selipar Nabi banding dengan selipar kita pada hari ini. La ilaha illallah. Makhsufataini. Makhsufah makna apa? Al-khasfu dhammu syai' ila syai'. Ambil satu benda, tepek kepada satu benda. Makna kata tapung lah. Tapung carik, tapung carik jahit, itu pun panggil kata makhsufah. Makhsufah. Ada satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia kata bala mana? Ada seorang sahabat mari syari Nabi. Qila laha, mari syari Aisyah tanya kepada Aisyah kata, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Masa Nabi duduk dalam rumah Nabi buat apa hai Aisyah? La ilaha illallah. Mari nak tanya kepada Aisyah kerana benda ataupun khijah yang sakut dalam rumah ini tidak ada manusia mana, sahabat mana yang lebih tahu daripada orang yang jadi isteri dia. Mari tanya Aisyah. Hei Aisyah, masa Nabi duduk dalam rumah, luar rumah apalah kami boleh tahu, boleh tengok, boleh lihat sendiri, boleh tanya sahabat yang lain. Tapi dalam rumah ini tak ada orang mana yang lebih tahu lebih daripada isteri seperti kamu. Mari tanya Aisyah. Kata Nabi, apa dalam rumah? Aisyah jawab kata, kama yasna'u ahadukum. Seperti orang biasa. Suami lain ataupun orang lain, orang yatim yang jadi suami lain buat apa balas mana dalam rumah, begitulah Nabi buat. Di antaranya yakhsifu na'lahu wa yuraqqi'u thawbahu. Allahu akbar. Duduk dalam rumah, tengok selipar, kasut Nabi sendiri nampak carik, mana jahit, tapung situ. Wa yuraqqi'u thawbahu, baju kalau carik di mana Nabi jahit sendiri. Allahu akbar. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kepada sekalian, rahmatan lil alamin, Nabi kepada umat yang paling mulia. Nabi adalah Nabiullah, Nabi Allah Taala. Allahu akbar. Duduk dalam rumah buat apa? Selipar, kasut, carik, tapung. Baju carik di mana? Jahit sendiri. Tak ada kena bui bini, tak ada kena bui siapa lainnya. Dia buat sendiri. Itu Nabi SAW. Habis itu kadang-kadang kalaulah kita duduk dalam rumah, di antara satu riwayat lagi mari tanya Aisyah radhiyallahu anha juga. Aisyah kata kana fi mihnati ahlihi. Kana sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi semasa duduk dalam rumah, Nabi tolong khijah isteri dia. Allah. Bukan apa kata kita ini orang panggil kata kok mana buat khijah dalam rumah bini tak ada kan? Tak. Bahkan benda ini adalah benda yang Nabi SAW biasa buat. Tolong khijah dalam rumah. Khijah dalam rumah. Buat tolong khijah sendiri. Baju kena jahit atau carik ataupun kasut selipar carik tapung. Buat sendiri. Itu Nabi SAW. Kalaulah kita duduk dalam rumah, kita sendiri tak ada masalah, tak apalah kita nak suruh kepada isteri kita buat. Tapi kalaulah isteri kita sibuk, isteri kita tak ada, perak anak lagi, isteri kita basuh pinggan lagi, isteri kita buat lauk lagi, kita luar tidak ada gapo nak buat, kita usahalah buat sendiri. Kerana ini Nabi SAW pun buat sendiri juga. Allahu akbar.
Di antaranya yang kita dapat daripada hadis inilah Nabi SAW. Dan juga yang pertama takdir yang kita dapat daripada hadis ini iaitu Nabi SAW semaya pakai selipar. Dan juga Nabi SAW semaya pakai kasut. Nah, na'lain. Yusalli fi na'laini. Dengan sebab itu Nabi SAW suruh kita sebagai umat Nabi SAW, umat dia ini khaliful al-Yahud. Ya, selisihlah kita, jangan bersupalah kita dengan orang Yahudi, kerana orang Yahudi dia semaya dia tak pakai selipar. Seperti mana hekannya berlaku dengan orang panggil Nabi Musa AS. Allah Ta'ala yang kata ikhla'na alaik. Pecah selipar. Bil wadil muqaddas tuwa. Dalam seperti mana ayat sebut tu, kerana tempat ini tempat yang suci, haraplah kamu pecahlah selipar Nabi Musa AS. Tapi kita orang Islam, kita orang sebagai selaku umat Nabi SAW, Nabi pesan, Nabi suruh kita ini, suruh jangan bersupa dengan orang Yahudi dia tak pakai selipar semaya, kita boleh pakai selipar semaya. Boleh pakai selipar semaya. Kerana Nabi SAW suruh sendiri dan juga Nabi SAW buat sendiri menjadi contoh, iaitu Nabi SAW pakai selipar semaya. Pakai selipar semaya. Tapi tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Bukan kata semata-mata setiap kali semaya pakai selipar mata. Tak. Kalau lah hari ni masjid kita pakai selipar, nampak kata tak patut, kerana dalam masjid orang hafal hamma syiah dah, hafal sejadah syiah dah nak pakai selipar, tak molek lah. Tapi di sana kalau lah kita pergi kepada rehlah, pergi jalan kepada mana tempat, pergi kepada pantai, pergi kepada hadikah, kepada kebun, pergi pada apa orang panggil kata sun sataranak, kita pergi makan apa, boleh kita rehlah, boleh kita nak pakai selipar semaya. Tapi hari ni tak patut juga kalau lah kita nak pakai selipar masuk pergi kepada masjid yang ada telah hampakan hampare dalam masjid itu. Kerana bimbang takut cemar lah hampare tu. Takut cemar hampare yang telah dihampar dalam masjid itu. Hadis nombor 81. Hadis nombor 81, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyun'ilahuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Hadis yang riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis nombor 82 sama juga daripada Anas. Sama isi sama. Dan juga hadis ini daripada, bukan daripada Anas, daripada Malik bin Anas. Daripada Imam Jalil Malik bin Anas daripada Abi Zinad. Hadis ini daripada Abi Zinad an A'rash. Maka sama juga. Hadis 81, 82 sama. Tapi cerita dia pada mana? Nabi SAW bersabda, la yamshiyanna ahadukum. Jangan fak kamu satu orang daripada fak kamu ini berjalan dengan pakai selipar belah. Allahu Akbar. Istilah hajab belaka pakai selipar belah, jangan. Tak boleh. Nabi SAW la yamshiyan, lari. Jangan seorang daripada fak kamu pakai selipar belah. Liyun'ilahuma jami'an. Kalau nak pakai dua belah berjalan. Kalau tak saya pakai, au liyuhfihima jami'an. Kalau nak pecah dua. Kalau nak pecah, nak berjalan kaki saja, pecah dua. Jangan pecah sebelah, pakai sebelah, berjalan gitu dak. Kerana istilah hajar balah tu. La yamshiyanna, jangan kamu berjalan pakai selipar dengan pakai selipar belah. Buat apanya hikmat di sini, buat apa? Di sini telah masuklah adab merayat pakai selipar. La ilaha illallah. Istilah hajar siapa ke pakai selipar pada mana? Habis tu orang Nasara mari syari Salman Al-Farisi. Dia rayak kepada Salman, kata, "Hey Salman, fakmung ni orang Islam ni mujur sungguh." Apa mujur? Kerana semua setiap benar dalam agama fak kamu ni hajar belaka. Hatta fil khira'ah, sehingga cara nak duduk qada hajat dalam jamek. Kita nak duduk dalam jamek nak qada hajat. Cara nak kecing, cara nak orang panggil qada hajat dalam jamek ini Islam dan juga Nabi SAW ajar belaka. Ini nak kata orang Nasara biasa berdeki, biasa yang kata, fak kamu ni mujur kerana setiap benda ni telah ada ajar belaka, buat jadi contoh belaka. Ini sama juga cara nak pakai selipar. Nabi kata jangan fak kamu pakai selipar belah berjalan. Hikmat apa? Ulama mari bincang, mari tengok kata, hikmat apa Nabi SAW lari tak sewi kita pakai selipar sebelah ni? Yang pertama sekali,
Kerana takut tasyabbuh serupa dengan syaitan. Kerana syaitan bakal selipar belah dia. Allahu Akbar. Ingatlah manusia, warun mana-mana yang duduk dengar. Kalaulah ada fashion masa baru ini. Fashion masa baru ini biasanya jenis pakai selipar sebelah. Jenis pakai selipar belah ini kalau lihat dia mengaku, dunia mengaku kata jadi fashion satu benda baru yang telah ditrain ataupun telah sukai oleh manusia. Ingatlah kata itu adalah syabihul syaitan, serupa syaitan. Kerana di sana ada hadis diriwayat daripada Nabi, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan selipar sebelah syaitan. Walaupun hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar, adalah hadis yang ada masalah sedikit, tak sampai peringkat dhaif sangat, tapi dia ada banyak jalan mari, tapi jalan ini ataupun tamah inna syaitan ini ada riwayat bagi Al-Imam At-Tahawi sahaja. Tapi walau bagaimanapun kita kena jaga. Kita kena jaga. Ini hikmah ataupun sebab yang pertama yang larangnya Nabi tak sewi kita pakai selipar sebelah. Yang keduanya, apa Nabi larang kita tak sewi pakai selipar belah, ibu bapa, anak, pemuda-pemudi, wairun semua. Kerana Nabi tak sewi jadi satu benda yang menzalimkan badan kita. Li'alla yakuna zulman lil badan. Tak sewi zalim tubuh badan kita. Kita ni pakai selipar sebelah berjalan lagi. Kadang-kadang panas kaki sebelah, kaki hok pakai selipar tak apalah, tak panas. Tapi kalau orang panggil kadar air ataupun orang panggil apa, unepum, udara panas, kaki hok pakai selipar panas. Kaki hok pakai selipar kalau jijak batu tak sakit. Kalau kaki hok tak pakai selipar pergi jijak sakit tak? Sakit. Sakit. Pergi jijak duri sakit. Habis tu sehingga tubuh badan kita, anggota kita ini, Islam telah ajarkan kita ni adil. Hai mi kwam yutitam. La ilaha illallah. Dengan badan kita nak adil juga. Kita sanggup nak satu kaki pakai selipar sebelah untuk tak sewi sakit, tak sewi gapo. Sama juga satu kaki pun jangan dia sakit juga. Kena adil jugalah. Kalau belah ni tak sewi sakit, belah ni pun tak sewi sakit juga. Kalau belah ni jauh sakit, belah ni pun kena sakit. Sama juga. Adil. La haula wala quwata illa billah. Habis tu ada orang tanya kepada Tok Guru, tanya kepada Ustaz, Ustaz, selipar saya duduk sini sebelah, tapi sebelah lagi duduk sana tu. Boleh ke tak saya nak pakai selipar sebelah ni, dan juga orang mengata jalan lagi dengan sebelah lipat ini dulu, pergi sampai sini kau pakai sebelah yang kedua, jalan bersama. Ustaz sore tu jawab kata, kalaulah boleh kuasa mung tak save ataupun tak save jalan walaupun dua jakah dengan kadar ilmu ni pakai selipar sebelah, tak usah pakai lah. Kamu pergi dan juga berjalan lagi di sana, jalan dengan kaki dua belah. Kerana Nabi kata auli yuhfihima jami'an, ataupun pecat dua-dua. Pergi belah itu tu jalan kaki saja untuk gimmick sebelah lagi, dan juga pakai dua belah sama-sama jalan lagi. La ilaha illallah. Untuk kita nak orang panggil kata iqtida, buat ikut apa yang Nabi SAW sebut. Ini di antara dua-dua sebab yang telah disebut oleh Al-Imam oleh ulama mengenai dengan hikmah ataupun sebab gapo yang Nabi SAW larang. Dan juga di antaranya sunnah, orang panggil kata as-sunnah al-mahjurah, sunnah yang telah ditinggal, iaitu berjalan. Cuba kita berjalan tak pakai selipar, tu sunnah. Sunnah juga ni satu. Dan juga sunnah iaitu kita pakai selipar, kita tak pakai selipar, jalan kaki saja tak pakai selipar. Orang panggil kata lama-lama sekali lah, bukan sama dak. Bukan sama juga. Lama-lama sekali kena ada juga. Dan juga kita tahu kata kita buat seperti ini, iaitu kita tak pakai selipar, jalan kaki saja. Itu pun adalah sunnah Nabi SAW juga. Hadis 83 daripada an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula yani ar-rajul bi shimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita tak boleh makan dengan tangan kiri. Dalam satu hadis lagi kata fa inna syaitana ya'kulu bis-shimal. Kerana syaitan itu dia makan dengan tangan kiri juga. Habis itu kita kena didik.
Kita kena ajar, kita kena tarbiyahkan anak kita semenjak budak lagi. Semenjak budak lagi, budak ni kadang-kadang dia kena tipu di syaitan. Budak-budak. Saya pelik juga apa budak hala kecil-kecil dia suka sangat nak makan dengan tangan yang kiri. Tapi kita rasa kata boleh jadi syaitan dia bisik telinga anak kita. Makan tangan kiri, makan. Habis tu duk di kita lah, kita nak didik, kita nak latihkan dia, kita nak tarbiyah dia, kita ajar. Nampak anak kita makan nasi depan kita. Anak besar dah lah makan nasi sendiri dah. Nampak dia makan nasi belah kiri, kita royak, anak, belah kanan tangan mana? Tangan kanan. Ajak latih semua. Dan juga latih tarbiyah dia, didik dia sedikit-sedikit sama pasal ni kita akan yakin kata masa mereka besar mereka tak akan lupa apa yang kita telah tarbiyah ataupun ajar dia. Ajar dia. Nabi SAW larang tak sebi kita makan dengan tangan kiri. Ilah dia ataupun sebab dia samalah. Kerana syaitan makan tangan kiri. Au yamshiya fi na'lin wahidah, ataupun jangan fak kamu ataupun Nabi larang tak sebi fak kamu berjalan pakai selipar sebelah. Pakai selipar sebelah. Sama hadis tadi. Sama hadis tadi. Hadis 84 daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal faltakun al yumna awwalahuma tul'an wa akhiruhuma tunza'. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni daripada Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin, Nabi kata apabila kamu nak pakai selipar, pakai dengan belah kanan dulu. Adabna, marayakna, akhlakna, carana Nabi hajar kata, sekali orang Islam sahabatku, umatku, orang Islam semua dengan hadis ni dah kita amalkan dia. Apabila kamu nak pakai selipar, pakailah belah kanan dulu. Dan juga apabila kamu nak pecah selipar, pecahlah belah kiri dulu. Wilah belah kanan ini jadi mula-mula awal sekali kamu nak pakai, dan juga wilah belah kiri itu sebab orang panggil wilah belah kanan ini belah mula-mula yang kamu nak pakai, dan juga belah yang terakhir yang kamu nak pecah. Kerana pecah belah kiri dulu, akhir belah kanan lah. Tapi pakai kanan dulu. Dan juga kalau pecah belah kiri dulu, barulah pecah belah kanan. Satu hadis lagi, hadis 85 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim juga. Adalah Nabi SAW suka mula dengan belah kanan. Kalaulah dia kuasa. Nabi ni suka belah kanan. Habis itu kalau kita nak wisupa Nabi, wisupa dengan Nabi, iaitu mulalah belah kanan. Nabi mula belah kanan ke apa ya tak? Tisir belah kanan, tisir rambut belah kanan. Wa fi tana'ulihi, pakai selipar ke kasut. Wa tuhurihi, apabila Nabi buat suci, Nabi belah kanan dulu. Basuh tangan belah kanan dulu. Basuh tangan pun basuh belah kanan dulu. Habis tu benda yang patut kita nak hormat kepada dia, mulalah belah kanan. Melainkan benda yang kita tak patut hormat kepada dia, seperti kita nak masuk jamin, masuk belah kiri dulu. Seperti mana-manalah benda-benda yang tak patut hormat. Maka Nabi SAW suka mula belah kanan. Hadis yang terakhir dalam bab ini 80 ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'ri Rasulullah sallam kibalan wa Abi Bakar wa Umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan Uthman. Tapi hadis ini adalah hadis yang tak sabit daripada Nabi. Ada satu orang yang namanya Abdurrahman bin Qais wa huwa matruk. Abu Zur'ah yang kata dia adalah seorang perawi yang dusta. Hadis ni yang kata Nabi selipar Nabi ni, tadilah di antaranya jari dua, di antara dua jari ada dua tali. Sama juga Abu Bakar, sama juga Umar. Tali mari jadi satu tali tu, orang mula-mula sekali iaitu Uthman. Habis tu ulama royak kata kalaulah selipar ini adalah benda yang jadi adat saja, tak apalah, kita nak pakai beg mana pun tak ada apa, tak mesti kena selipar Nabi, tak apa. Tapi kalaulah benda ini, pakai selipar ini adalah ibadat, kita pasti kena turut Nabi. Yang paling betulnya iaitu benda ini adalah benda yang adat saja. Kita selipar Nabi itu boleh pahala. Kalau tak selipar Nabi pun tak ada apa-apa pun. Yang terakhir sekali yang kita akan khitam pada hari ini iaitu mengenai dengan masalah tabarruk dengan athar ataupun selipar Nabi, baju Nabi, kamu Nabi. Sahabat ni dia jaga belakang. Sahabat dia jaga belakang apa yang meninggal daripada Nabi, iaitu selipar Nabi, rambut Nabi dia tinggal, baju buah Nabi.
Seperti mana yang telah riwayat kata Ummu Salamah, isteri Nabi ini, dia ada satu bekah daripada perak. Bekah ini seperti gelas ni lah bekah. Daripada perak lah. Dalam bekah ni Ummu Salamah taruh ke apa? Taruh rambut Nabi. Taruh rambut Nabi. Apabila sahabat ataupun orang semasa lepas daripada Nabi mati dah ini sakit, demam ke apa, mereka itu akan buh air dalam gelas dia dan juga mari cari Ummu Salamah. Ummu Salamah ambil rambut Nabi itu, celup dalam air itu dan juga orang minum untuk nak tabarruk daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Ibnu Hajar sebut mengenai dengan cerita Ummu Salamah ini di dalam kitab Al-Fathul Bari dia, syarah Sahih Al-Bukhari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi we istimewa kepada dia, piksik lah tubuh dia, jisim tubuh badan Nabi ini dalam sumur sakut dengan tubuh Nabi ini mubarakan, orang panggil berkat. Habis itu sahabat ini dia tabarruk, dia ambil peluh Nabi, alio Nabi, rambut Nabi, air yang lebih daripada Nabi Mi'asma, iaitu mereka tabarruk dengan benda-benda itu. Ini ada sebut sungguh daripada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dan juga tabarruk ini dengan benda yang telah ditinggal oleh Nabi SAW adalah benda yang amrun sabit, benda yang boleh buat, benda yang ada sabit sungguh daripada sahabat dan juga daripada tabi'in. Daripada tabi'in. Tapi soalannya, hari ni orang yang mari dakwa kata ini adalah baju Nabi, ini adalah selipar Nabi, ini adalah orang panggil kata baju-baju Nabi, adakah kita yakin ataupun kita nak ambil dalil mana, nak ambil hujah mana untuk nak rawi kita yakin kata sungguh benda yang mereka ayat itu adalah selipar Nabi, sungguh benda yang mereka cok itu adalah baju Nabi. Kita nak yakin belah mana? Rambut Nabi sungguh belah mana? Habis itu hari ini kerana masa sahabat, apalah kerana orang panggil kata Anas bin Malik, sahabat dia buat diri, orang yang duduk dengan Nabi sendiri. Kalaulah tabi'in, ada sahabat yang mari jadi bukti, jadi laktan ataupun mari jadi saksi sendiri kata sungguh ini adalah benar daripada Nabi. Tapi pada hari ini, masa yang telah melepaskan, orang panggil kata 1400 tahun dah daripada masa Nabi SAW, kita nak yakin bala mana kata benar yang mereka mari mari buat pilipitan lah, mari sedang lah, bayar duit lah untuk kita nak tengok ini, kita nak yakin bala mana kata benda itu adalah benar daripada Nabi sungguh. Baju itu baju Nabi sungguh, selipar itu selipar Nabi sungguh, kain serban Nabi adalah kain serban Nabi sungguh. Kita nak yakin bala mana. Kerana satunya benda yang Nabi SAW tinggal, harta dia lah, benar orang yang sakut dengan tubuh badan dia ini, benda yang Nabi tinggal selepas daripada mati sikit saja, qalilun jiddan, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kerana Amr bin Harith, hadis Bukhari, dia cerita kata mana, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa balghatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mati ni, Nabi tak tinggal duit walaupun satu dirham, Nabi tak tinggal harta duit walaupun satu dinar, Nabi tak tinggal hamba lelaki, orang panggil hamba lelaki ataupun perempuan, Nabi tak tinggal apa, melainkan bagal, binatang, satu ekor binatang dia, yang putih, dan juga senjata dia, dan juga wa'ar, dan satu bumi dia untuk wakaf. Tak tu ya. Sikit saja. Habis tu kita nak yakin balas mana kata benar yang duk dakwa kata hak Nabi hari ni banyak gitu gini. Nak yakin balas mana kata itu adalah benar hak Nabi semua. Yang keduanya, kerana benar yang telah ditinggal oleh Nabi ini kadang-kadang hilang banyak. Apabila berlaku perang, apabila berlaku fitnah, hilang. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibnu Umar dia kata, ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahab, Nabi ni pakai cincin daripada perak. Selepas daripada Nabi mati, Abu Bakar pakai, ambil cincin tu pakai. Selepas daripada Abu Bakar mati, Umar ambil cincin tu pakai. Dia juga selepas daripada tu Uthman pakai. Sehingga cincin semasa Uthman itu jatuh dalam Bi'r Aris. Bi'r Aris, jatuh dalam Bi'r Aris, dan juga cincin itu ada orang panggil kata tulis dengan katanya Muhammad Rasulullah, cincin Nabi SAW. Dan juga di antara sebab hilangnya benda-benda Nabi itu kerana setengah sahabat dia taruh. Bukan satu benda itu duduk di sahabat seorang dah. Benda ni duduk di sahabat ni, benda ni duduk di sahabat ni, benda ni duduk di sahabat ni. Dan juga setiap orang sahabat dia kasih benda Nabi, dia nak tabarruk kepada benda-benda Nabi. Dengan sebab itu
ada ramai juga daripada sahabat apabila mereka mati, mereka wasiat kata kalau aku mati ini haraplah ambil benar ini, benar Nabi ini ni, benar orang kata sab sembah Nabi duk tinggal bahawa mereka tahu ini kamu sama dengan aku. Tanah kamu bersama dengan aku, seperti sahabat yang namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia pesan. Dan juga di antara sebab yang buat benar-benar hak Nabi itu hilang al-huruf, perang. Di antaranya kalau kita tengok kitab Al-Bidayah wan Nihayah, seperti burdah baju qatifah hak Nabi ini kebanyakan hilang apabila berlaku perang khusus ataupun lebihnya pada Daulah Abbasiyah. Akhir-akhir Daulah Abbasiyah ini hilang dengan sebab berlaku perang At-Tatar. Mari bakar benar-benar itu hak Nabi, hak kerajaan Abbasiyah duk taruh tu di Baghdad. Tatar mari. Tatar ni orang panggil Fakla anak ni mari serang orang Islam dan juga bunuh dan juga bakar benar-benar saka-saka hadap tinggal yang telah ditaruh ataupun dijagai oleh Daulah Al-Abbasiyah. Habis. Nak bakar. Dan juga yang ketiga, yang syiar sekali, kita tidak ada dalil yang yakin syiar kata baju ni baju Nabi semua. Walaupun hari ni dakwa kata ada sanad sampai kepada Nabi, tapi sanad hari ni tak boleh nak nilai dah. Tak boleh nak nilai. Saya ada sanad. Setiap orang hari ni ada hadis, ada sanad belakang sampai kepada Nabi. Tapi dalam sanad hari ni 30 orang. Kadang-kadang dalam sanad 25 orang. Tapi adakah dalam sanad itu dipercayai belakang? Tak. Habis itu hari ni adamud dalilil yaqini. Tidak ada dalil yang boleh nak yakin kata ini adalah benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh. Habis itu hari ni ada orang yang mari dakwa dan juga mari royak dan juga mari orang panggil tulis mengenai dengan seorang ulama yang mati pada tahun 1041 Hijrah. Dia tulis kitab mengenai dengan fadail selipar Nabi, kelebihan, kuasa orang tahu Nabi, dan juga dia tulis syair kata bagaimana? Walamma ra'aitu ad-dahra qad haraba al-wara ja'altu li nafsi na'la sayyidihi hasana. Orang panggil kata patung ini, syair ini pun tak kena dah. Makna dia ini ni orang panggil kata tak kena. Balas mana dia kata? Walamma ra'aitu ad-dahra, sehingga aku tengok kepada angin. Tengok kepada angin. Orang panggil kata angin, nak kata angin lah. Qad harabal wara. Lawe al-wara ini pia. Al-wara iaitu lawe kepada Nabi, maka aku ngepek. Marah kepada angin. Dan juga ambil selipar Nabi ini, mari hasana, mari tapih, mari jaga. Mudah-mudah orang panggil tahu mudah-mudah nak takut kepada angin, ribut, tapi lupa ingat kepada Allah Ta'ala. Selalu ingat kepada selipar Nabi saja. Tak ingat kepada Allah Ta'ala. Hal ni syirik tak boleh. Kita apabila jumpa dengan benda-benda yang jahat, kita selalu kena iltija, kena pulang kembali kepada Allah Ta'ala, minta kejagaan, perlindungan daripada Allah Ta'ala, bukan daripada selipar Nabi, bukan daripada mana-mana tempat. Habis tu hari ni kita nak doa lagi, minta kepada kubur Nabi pun tak boleh dah. Tak boleh nak berdoa kepada kubur Nabi, tak boleh nak minta kepada Nabi, kerana Nabi ni mayit seperti kita, mati juga seperti kita juga. Habis tu hari ni yang dia dakwa kata selipar Nabi ini ni macam-macam. Sehingga jadi trend, jadi fashion pada hari ni selipar seperti rupa biasa ni. Siapa ke kepiah, siapa ke selipar, siapa ke baju hari ni, fashion hari ni selipar balah ning lah. Yang mana tuai kita ini sendiri pun dia sebut siapa yang ada orang panggil syiar, sanyalak pesening selipar Nabi di baju dia, di baju dia, di selipar dia, ataupun di kepiah dia, ataupun hari ni buat jadi stiker dan juga mari tepek kepada kereta dia, nescaya tak akan ada binasa gapo ataupun benda jahat gapo yang berlaku terhadap dia. Tapi hari ni yang paling penting sekali, kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut akan sunnah Nabi, bukan duduk di benar gapo saja dak. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalaulah kamu kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kata, kalaulah kamu sekalian, umat Islam, umat Nabi Muhammad, kamu kasih kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka haraplah kamu ni ikut aku, ikut Nabi SAW. Hakikatu ittiba'is sunnah, hakikatu hubbin Nabi SAW, hakikat kasih kepada Nabi, iaitu ittiba' tu ikut langkah jangkah yang telah dibuat contoh oleh Nabi SAW. Habis tu
Tak perlulah hari ni kita duk pergi, orang panggil kata duk pergi sibuk ataupun duk pergi terlekat dengan benda-benda yang hari ni tidak ada dalil yakin kata itu adalah baju Nabi, itu adalah rambut Nabi, itu adalah selipan Nabi, sehingga kita gosok dia, kita tabarruk dengan dia. Tak. Masa dulu, masa Ummu Salamah memanglah sungguh. Kerana itu adalah kita yakin kata hak Nabi sungguh. Sehingganya orang yang sakit minum air yang celup dengan rambut Nabi, minum sudah hilang sungguh. Itu tak apalah, memang kita ngamuk rambut Nabi sungguh. Tapi pada masa kita sekarang lah ni, kita tak yakin dan juga tidak ada dalil yang yakin, yang boleh buat kita yakin kata itu adalah hak Nabi sungguh. Habis itu tak perlulah. Yang paling penting sekali kita ikut sunnah Nabi dan juga kita akan selamat daripada benda jahat daripada dunia ini. Selamatlah lagi pada hari akhirat nanti insya-Allah. Maka cukup sekadar ni pada hari ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله